Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita, kitab Siratul Mustaqim karya Syekh Nuruddin Jilani, ulama Aceh. Mukhtasar pada kitab Syekh Muhammad Rashid Al-Mujari, kitab Sabilul Muhtadin, ulama Banjar lah, dekat-dekat lah kawasan juga dah. Kawasan Sumatera dah. Fasal pada menyatakan rukun sembahyang mayat. Kita nak baca hari ni sembahyang jenazah, sembahyang mayat dah. Bermula segala rukun sembahyang mayat itu iaitu 7 perkara. Pertama, niat. Seperti niat pada sembahyang yang lain. Supaya sembahyang lain lah niat dah. Dan wajib dimuqaranahkan niat itu dengan takbiratul ihram. Maksudnya mengikut mazhab kita kaedah macam biasalah. Niat tu rukun. Dia rukun sekali nak sembahyang. Start sembahyang ni start takbir. Masa itulah niat dah. Mazhab lain, niat ni bukan rukun tapi syarat sah sembahyang. Dia syarat sah sembahyang macam ambil sembahyang lah. Ada ambil sembahyang dulu, sebelum sembahyang. Syarat ada wudu, ada cuci tubuh, ada kecil besar. Begitu juga. Niat ni mengikut mazhab lain syarat bukan rukun dah. Gitulah perbahasannya dah. Dan demikian lagi wajib meniatkan fardu jikalau tiada disebutkan fardu kifayah sekalipun. Kafalah cukup lah. Jadi cukup kalau sekadar niat fardu. Sembahyang jenazah ni bukan sunat ni, dia panggil fardu kifayah. Jadi niat fardu tu masuk automatik lah, kita faham. Tahu automatik fardu kifayah ni. Kita tahu benda tu tak buat kan dosa. Kita tahu dari segi ilmu automatik lah niat ni. Dan fardu bagi makmum meniatkan mengikut imam. Kena mengikut imam lah. Kalau makmum niat fardu, kata fardu wajib lah. Makmum niat ikut imam lah. Dan tiada wajib menentukan mayat. Tak wajib tentu mayat lelaki perempuan. Kalau kita tahu mayat saja hazal mayat padalah. Mayat tu mungkin perempuan, mungkin lelaki. Kita ada bahas sebelum ni. Mayat ni mungkin lelaki, mungkin perempuan. Jadi tak betul tentukan dah. Mayat sendiri tu ada maksud dia perempuan, ada maksud lelaki dah. Guna hazal. Kalau kita doa tu hazal tu boleh juga. Ataupun hu dia, domain hu pun boleh. Walaupun mungkin mayat perempuan pun hu di segi mayat. Bukan dari segi lelaki perempuan. Dah. Segi mayat tu, jenazah tu cukup dah. Hu dah. Pasal kita tak tahu dah mayat tu lelaki perempuan dah. Dan mengenal dia maka cukup dah. Tidak wajib menentukan mayat dan mengenal dia dah. Maka cukup dah. Tak tahu siapa dia mati pun tak apa, cukup juga dah. Dikatanya aku semayang ke atas mayat ini fardu atau katanya kesemayangkan atas barang yang disemayangkan imam. Fardu. Demikian lafaz niatnya dah. Jadi dia pakai niat fardu ikut imam pada dah. Tak tahu siapa-siapa pun tak apa dah. Usalli ala hadzal mayyit fardul kifayah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Gitulah. Mayat lelaki ke perempuan ikut dah. Mayat sendiri tu kita boleh guna dhamir macam lelaki lah hadza dah. Hadzal mayyit pasal mayat tu boleh lelaki perempuan dah, tapi dia boleh guna juga untuk mayat sendiri. Istilah mayat tu untuk lelaki, hadza pun boleh dah. Artinya kesemayangkan atas mayat ini fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Dan jika imam disebut imam lah, dan jika makmum disebut makmum lah. Usalli ala hadzal mayyit fardu kifayah lillahi ta'ala ataupun makmuman lillahi ta'ala kan. Ataupun imam lillahi ta'ala boleh lah, gitulah dah. Masalah jikalau diniatkan kusembahyangkannya atas si Zaid atau atas lelaki. Laki-laki maka ketahuilah bahawa si Zaid itu seumur. Itu dan laki-laki itu perempuan maka tiadalah sah sembahyang. Tapi kalau niat khusus dia. Untuk sembahyang si Zaid tiba-tiba namanya Umar. Sebenarnya Umar dah. Si Umar bukan Zaid. Ataupun laki-laki tiba-tiba perempuan. Jadi tak sah sembahyang dia dah. Oleh sebab itu kita sembahyang atas mayat tu untuk kira mayat lelaki perempuan hazal mayat tu pada dah lah. Kalau kita tak kenal siapa-siapa pada gitu dah. Guna domain hu saja pun tak apa. Walaupun itu perempuan, kemungkinan perempuan tak apa. Pasal domain kepada mayat. Mayat tu boleh jadi perempuan lelaki dah. Gitu dah kita bicara sebelum ni. Dan jika berhimpun banyak mayat maka hendaklah niatkannya kusembahyangkan atas sekalian mayat ini. Pada gitu dah. Dan tiada wajib menentukan bilangan mereka itu dan mengenal dia. Tak wajib kenal siapa dia, seorang tak payah nak. Tak kenal siapa pun tak apa dah. Masalah
Jikalau bercampur mayat kafir dengan mayat Islam atau dengan yang syahid, maka wajiblah memandikan sekalian mereka itu campur. Kafir pada, Islam pada, syahid pada dah. Semaya belakang tak nak? Semaya belakang dan mengafani dia kafir belakang dan menyembahyan ke mereka itu semua sekali akan capur tak tahu siapa dah. Dan jika dikehendakinya menyembahyangkan mereka itu dengan segala sembahyang, maka hendaklah dia qasadkan akan segala Islam lain daripada syahid. Jadi capur syahid kan dalam ikut mazhab kita tak payah tak boleh mayat jenazah daripada tanya gitulah dah. Tak perlu pakai kafir pada pakai perai gitu dah. Jadi ataupun kan doa kafir sekali gitu. Jadi payah nak tertekan niat pada orang Islam saja yang bukan syahid dan bukan kafir dah. Jadi pada niat gitu yang umum gitu. Iaitu terafdal atau niat gitu terafdal. Atau disembahyangkannya atas tiap-tiap orang diniatkannya disembahyangkan atas mayat ini jika ada Islam. Maka dibaca doa pada bagi yang pertama, Allahumma ighfir lil muslimin minhum. Kalau berbanding lebih afdal kita kumpul sekali ramah semaya sekaligus berbanding kita buat semaya seorang. Dan ketika Islam berbuh jika Islam tak payah dah kita kira semaya hak Islam hak dosa ini ni. Hak syahid ke apa hak kafir ke apa kita kira hak Islam saja padalah nah. Contoh hak berlaku dulu gak semaya ketika apa kata Aceh apa ketika tsunami dah tak tahu mayat apa dia apa dah. Dan kita boleh doa Allahumma ighfir lil muslimin minhum gitu. Dan dibaca pada bagi yang kedua Allahumma ighfir lahu in kana musliman. Kalau cara pertama tu kita sembahyang ramah tu sekaligus ramah mayat-mayat jenazah ramah kita nak doa enggak Allahumma ighfir lil muslimin minhum gitu. Kalau kita sembahyang sore nak ambil mayat sore tetapi tak tahu dia kafir ke sedih celbu dah. Kita boleh baca Allahumma ighfir lahu in kana musliman. Dah gitu dah. Apakah dosanya jika dia muslim gitu. Dan dibacanya pada bagi yang ketiga Allahumma ighfir lahu in kana ghairu syahid. Dah kalau ada orang syahid Allahumma ighfir lahu in kana ghairu syahid. Ini mikir bazak kita. Sebenarnya mazhab lain tidak siapa dosa satu. Semaya untuk syahid tapi yang ada dalil juga kata syahid ni semua ada bahan lah. Mansuh ke dari segi mansuh mansuh dah. Secara umum mazhab kita mansuh lah kalau ada juga sembahyang jenazah untuk orang yang mati syahid ni nah. Kira padan dengan dalih kata sembahyang itu jenazah ni tak perlu sembahyang jenazah untuk orang mati syahid. Mazhab kita kata tak boleh nah. Ada kata haram nah. Mazhab lain kata ada kata tak siapa haram cuma tak perlu moga dia tu syahid terlebih besar daripada sembahyang jenazah nah. Kedai kata gitu tak perlu kita ambil firlahu in kana ghairu syahid ni. Orang syahid pun nak kampung ni juga dah gitulah. Okey, kedua qiyam. Ni rukun pertama niat ni. Baru kita bicara rukun kedua sembahyang jenazah ni iaitu qiyam pada yang kuasa. Seperti pada sembahyang yang lainnya. Jadi kena berdiri kepada yang kuasa. Yang ketiga takbir 4 kali serta takbiratul ihram. Jadi 4 kali termasuk takbiratul ihram ni rukunnya. Kalau tak cukup tak sah nama jenazah dia ni. Kalau tak imej, salah kata imej cukup. Kita tahu tak cukup. Janganlah kita tak takbir. Kita takbir dalam faraqah tak imej kau. Nah. Allahu Akbar lagi tak imej bisa ada. Kita Allahu Akbar lagi lah. Tak cukup 4 kali dah. Dan beritahulah dia dah. Dan jika dilebihi imam takbir 5 kali atau 6 kali atau lebih daripada itu dengan disengajakan sekalipun maka tiadalah batas mainnya. Tak cukup terbatal dah. Cukup lebih sampai 7 kali pun dah. Tak apa dah. Wallahu a'lam. Aduh mari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jam pertama aja apa nak ngajar ni?
Oh, siapa lah, sambung lagi lah, ingat dah berhenti dah. Okay, jadi siapa 7 kali pun takbir takbir ni tak apalah sebenarnya tak apa, lebih kurang tulis ni. Ada dalil dah, ada siapa 7 kali sebut dah. Ada siapa 7 kali takbir ni. Cumanya ada bahan macam-macam lah. Ada kata riwayat tu salah dah, ada kata masuk dah 4 kali je siapa Nabi wafat tu 4 kali je. Hak sahihnya dah. Ada pula kata salah akad takbir dia. Orang lain ni dia crowd dia ramai-ramai ni. Sebenarnya 4 kali lah. Tertambah sampai 7 kali kisah dengan hak belakang ni nak. Kisah madak ni. Macam-macam lah bahasa ulama tentang 7 kali takbir ada dari riwayat hadis. Macam rokok ketika semaya gerhana lah. Mazhab kita kira 2 kali rokok ni. 2 kali rokok. Lepas tu itulah 2 kali rokok. Mazhab Hanafi kata sekali je hak tu tersilap ke lama doa rokok nah ada kita bekas bang lepas rokok balik dah. Dah mazhab Hanafi. Mazhab lain mazhab kita pun guna hak tu juga tapi 2 kali tu kata mana pun tak mesti lebih daripada sekali dah. Ada dalil jelas 2 kali tu sahih dah. Jadi kita kira hak 3-4 kali ada semaya gerhana tu tersalah hak ikut belakang tu ramai tu ingat akad dah lama doa kan rokok Nabi ni. Masa semaya gerhana tu. Begitu juga takbiratul ihram ni ada kata gitu jugalah. Wallahu a'lam lah. Jadi kita kira 4 lah muktamadnya. Jumhur ulama kata 4 dah takbir semaya jenazah. Kalau siapa 5 dan 7 kali pun tak batal lah. Kurang tu tak cukup batal lah. Tak cukup rukun lah. Dan sunat jangan makmum mengikut pada yang lebih itu. Mengikut mazhab kita tak usah ikut lah. Lebih tu tersilap tu imam lah. Kurang tu tak boleh dah. Kurang tu cukup rukun ni lah. Dan demikian lagi sunat mengangkatkan kedua tangan pada tiap-tiap takbir seperti pada sembahyang yang lain. Angkat kedua tangan dah. Ikut mazhab kita 2 rakaat kedua tangan dah. Keempat membaca Fatihah. Rukun keempat membaca Fatihah. Kemudian daripada takbir yang pertama. Takbir pertama baca Fatihah dulu dah. Tak baca doa iftitah ke apa tu baca Fatihah. Tetapi harus membaca Fatihah itu pada takbir yang kedua. Mengikut masa kita boleh baca takbir kedua dah. Tapi tak cukup lah. Dia kira takbir ben lah. Takbir yang pertama dah. Atau yang ketiga dah. Bukan ben maksudnya kena baca hak lain juga dah. Tak pada Fatihah sajalah. Takbir pakai kedua. Atau yang ketiga tu pun dah lagi baca dah. Atau yang keempat pun dah lagi baca dah. Dah harus menghimpunkan pada takbir yang kedua membaca Fatihah serta selawat. Kalau takbir pertama tak baca Fatihah, takbir kedua baru baca Fatihah, dia kena baca selawat lepas tu dah. Dia kena gabung qada lah kita kata dah. Dia tak boleh baca selawat pertama, kedua Fatihah. Tak jadi kita nak selawat pertama tu dia kena ikut terutan ikut mazhab kita. Selawat tu tak jadilah, dia kena baca pula selawat lepas Fatihah dalam takbir yang kedua lepas takbir kedua. Yang kedua membaca Fatihah serta selawat akan Nabi SAW dan mengampunkan pada takbir yang ketiga dah. Minta ampun lah. Baca istighfar pada ketiga. Takbir ketiga membaca ketiga itulah sebenarnya dah. Membaca Fatihah serta doa akan mayat dan tiada mengapa jikalau tiada membaca Fatihah pada takbir yang pertama dan tiada syarat tertib antara membaca Fatihah dan antara rukun yang dibacanya bila bacanya Fatihah dalamnya dan sunat membaca auzubillah dahulu daripada membaca Fatihah. Dan selawat akan Nabi SAW dan mengampunkan pada takbir yang ketiga gitulah dah. Membaca Fatihah serta doa akan mayat dan tiada mengapa jika tiada membaca Fatihah pada takbir yang pertama. Dan tiada syarat tertib antara membaca Fatihah dan antara rukun yang dibacanya Fatihah dalamnya. Dia kata tak rukun pula tak.
Tapi saat ni suka baca dah, ikut terutan nak. Allah A'lam lah, ada bahan ada. Tapi boleh ikut terutan lah pasal Nabi ni dia akan jadi bahan perbahasan dah sebab Nabi ikut terutan. Tiba-tiba kita tak baca ikut terutan dah. Yang sahihnya Nabi baca Fatihah. Lepas takbir pertama, yang kedua tu baca selawat, ketika dia baca doa dah. Yang keempat doa juga lepas tu salam dah. Dan sunat mengekalkan membaca wajah tu dan surah dan jangan menyaringkan suara jika pada malam sekalipun. Dia kata baca juga wajah tu ni doa iftitah. Tapi kira dalil tak ada ni. Tak usahlah baca Fatihah saja dah. Auzubillah tu boleh lah. Sekali Fatihah dah. Wajah tu ni tidak ada dalil lah. Kira baca Fatihah lah. Dan surah pun tak ada dalil dah pada waktu dah. Tapi kata tak boleh baca surat menyaring lah. Walaupun waktu malik atas jenazah pun kena baca perlahan dah. Baca tidak jahar lah. Baca dengan sendiri masing-masing lah. Tidak baca dengar orang lain lah. Rukun kelima sembahyang jenazah ni, sembahyang mayat ni, baca selawat akan Nabi SAW. Kemudian daripada takbir yang kedua. Itu asal je lah. Kedudukan asal dia lah. Maka tiada kafar selawat itu lain daripada takbir yang kedua. Tak boleh dah. Dan sekurang-kurangnya selawat itu Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang akmal yang sempurnanya seperti dalam tahiyat lah, selawat Ibrahimiyah dah. Dan sunat selawat akan keluarga dia lah. Kalau kita baca selawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir dah. Waktu dah molek serupa waktu lah. Allahumma salli ala Muhammad sampai habis lah dah. Dan demikian lagi sunat membaca doa akan segala mukmin lelaki dan perempuan. Demikian bunyinya Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat. Dah. Ini sunat lah. Kita baca untuk tambah lagi untuk slow Islam dah. Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat. Dan demikian lagi sunat membaca alhamdulillah dahulu daripada membaca selawat. Kata sunatnya. Alhamdulillah dulu dah. Allah A'lam lah. Selawat sebelum daripada baca selawat atas Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang keenam dah, tu rukun yang kelima, selawat. Dia rukun keenam membaca doa akan mayat semati dengan ditentukannya akan dia kemudian daripada takbir yang ketiga. Lepas takbir ketiga. Maka tiada kafar, tiada cukup membaca doa itu lain daripada takbir yang ketiga dah. Dia kena mesti takbir ketiga dah. Kalau baca Fatihah tak baca Fatihah. Yang pertama, kedua tak baca juga Fatihah, yang kena baca Fatihah. Lepas tu selawat, lepas tu baru baca yang ketiga ni baca doa. Yang kena sekaligus lah, capus itu berlaku dah. Maka doa yang wajib itu seperti Allahummarhamhu, paling kurang dah. Allahummarfirlahu paling kurang. Boleh waktu tak apa kalau kita tak ingat, kita baca Allahummarfirlahu, Allahummarfirlahu, Allahummarhamhu, Allahummarfirlahu. Boleh waktu lah dah. Siapa tak ingat kat takbir lain lah. Atau barang sebagainya. Adapun membaca doa yang terakmal, yang tersempurna akan mayat itu ialah Allahumma firil li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyatahu minna fa ahyihi 'anil Islam. Man tafatahu minna tawaffahu 'anil iman. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu. Ini antara baca doa lah. Baca doa ni boleh yang pertama takbir yang lepas ketiga, dan boleh takbir yang lepas takbir yang keempat dah. Boleh berlaku lah. Dan sunat lebih membaca pada kanak-kanak yang ada ibu bapaknya Islam. Kalau budak mati tu, si mayat tu budak kecil, kita baca Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa zikhran wa azatan wa i'tibaran syafi'an wa thaqalan bihi mawazinahuma wa afriq sabra 'ala qulubihima. Itulah baca doa pada kedua ibu bapa tambah lagi lah untuk dia mati budak kecil ni. Mati budak kecil. Dan sunat membaca pada yang baligh atau kanak-kanak. Allahumma hadza 'abduka wa ibni 'abduka kharaja min ruhi dunya wa sa'atiha wa muhbah wa hibba'u fiha ila zulmatil qubur wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluka an ta'lam bihi Allahumma annahu nazala bika wa anta khairun manzul bihi
وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد فيه إحسانه في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وتوجز عنه وله برحمتك وأرضاك وقه فتنة القبر وعذابه وأفصح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه لقه برحمتك الأمن من عذابك حتى نبعثه آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين. Ini cerita doa ni, dia pemoleknya masa semaya jenazah lah. Jangan kita baca lepas semaya ada. Akak tanya lepas semaya ada. Dia tak molek dah, mungkin dia tidak ikut sunnah. So, yang masalahnya dia kurang connection dah. Kalau kita connection internet kat tak sampai 5G, ilmu nak lah lepas semaya ni. Masa semaya itulah hak si mati untuk terima doa-doa yang terbaik, bukan lepas semaya dah. Itulah panjang doa dia. Kalau kita ingat kat pergi kertas kat. Kertas ke apa kat baca lah kalau panjang doa. Maka ditukarkan abduka itu kepada ummatan dan tukarkan segala dhamir tazkir itu dengan ta'nis perempuan lah pada doa himpunan perempuan dah. Kalau perempuan tukar pada perempuan dhamir perempuan dan harus dibaca pada doa itu ta'nis dengan dhamir tazkir. Tapi boleh kata walaupun rotin kita baca jatuh dah hu boleh ikut dah. Pasal mayat tu ke domain lelaki hadal mayat. Walaupun perempuan gitulah. Tapi kalau kita tahu kita nak tukar kalau kerti bahasa Arab tukar ha. Kalau kerti bahasa Arab guna hu belakanglah gitulah. Kalau si mati tu kita tahulah dah perempuan. Dan sunat menambah dah. Membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu وعافي وأكرم نزله واسع مدخله وأغسله بالماء الثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقص الظل الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. Ini doa yang sahih yang sahih riwayat dia. Dibaca lepas takbir yang ketiga atau takbir yang keempat. Ikutlah baca takbir mana-mana pun lepas ya boleh dah. Lepas takbir ketiga keempat ni boleh baca doa. Yang mana satu pun boleh. Tak boleh berlaku. Setelah itu maka fardu takbir yang keempat, kemudian maka sunat membaca Allahumma la tahmina wa la taftinna ba'dahu. Dia tak lepas takbir keempat tu sunat dia kata bukan wajib. Fardu takbir keempat dah, tapi baca itu tidak wajib. Itu Allahumma la tahmina wa la taftinna ba'dahu tu sunat dah. Nak baca tu boleh, baca doa lain pun boleh, lagi boleh. Ataupun bisa itu boleh dah. Maka lalu memberi salam. Ketujuh dah, rukun yang ketujuh. Salam seperti yang telah tersebut pada bab salat. Dan wajib salam ini kemudian daripada takbirah yang keempat lah. Lepas takbir keempat. Dan sunat menyembahyangkan itu berdiri pada pihak kepala. Jika ada mayat itu lelaki. Kalau semayat itu lelaki, duduk kepala lah. Imam itu duduk kepala dia. Dan jika perempuan dan khunsa pada pihak pinggangnya lah. Dan pada kubur sekalipun, kubur kita juga. Kalau semua jenazah mazhab kita ni boleh lah. Mazhab lain tu kan ada kata boleh lah. Semua jenazah di kubur ni mazhab kita kata boleh. Jadi kita kena semaya pala lah bagi lelaki, pinggir bagi perempuan lah. Dan sunat tak kalau ada yang menyembahyangkan itu 6 orang atau lebih. Maulid ni biar orang atas ke atas lah, biar jadi 3 sah paling kurang lah. Maka hendaklah dijadikan mereka itu 3 sah atau lebih. Seperti sabda Nabi SAW, man salla alaihi thalathata sufufin faqad aujaba. Yakni barang siapa semanya atasnya dengan 3 saf, maka sebab wajibnya diampunkan oleh Allah akan dia. Jadi Allah akan apa dosa kalau orang tu semaya jenazah tu cukup ni orang 3 saf lah. Ataupun 7 orang gitulah dah. Dosa tu iman dua dah. Ataupun dua dosa dah. Maka segala sembahyang yang lain juga tiada syarat berjemaah. Dan hasillah fardunya dengan kerja seorang lelaki. Jadi kita tidak, walaupun kita fardu kifayah, dia tidak wajib berjemaah ni. Kalau sembahyang seorang pun boleh sah sembahyang jenazah tu.
Dan tiada hasil fardunya dengan dikerjakan seorang perempuan jika ada di sana laki-laki. Tapi kalau puas saja, dia nak tak pandai, nak laki-laki juga dah baru jadi cukup fardu kifayah. Dan lagi pula syaratnya kalau ada laki-laki lah dah. Dan lagi pula syarat hendaklah disembahyangkan itu kemudian daripada dimandikan atau ditayamumkan. Kalau nak sembahyang jenazah kena mandi dulu, kena tayamum dulu dah. Dan demikian lagi syarat pada sembahyangkan mayat itu jangan ia membelakangi jenazah atau kubur. Nah. Jangan baliklah dah. Dan tiada syarat bahawa sembahyang itu kemudian daripada dikafani. Tapi makruh menyembahyangkan mayat dahulu daripada mengafani dia. Jadi kafir tu boleh sembahyang dulu kafir dah, tapi makruh lah dah. Maulidnya lepas kafir maulid sudah tu baru sembahyang jenazah. Dan harus menyembahyangkan mayat yang ghaib, yang tak tahu mana mati dah. Kata jatuh tak tahu mana. Dan atas yang sudah tertanam dalam negeri tanah lain, iaitu barang siapa yang ada fardu atasnya sembahyang pada hari matinya. Ada. Dan sunat menyembahyangkan dia mayat itu dalam masjid. Dan tiada sunat melambatkan sembahyang mayat kerana menanti berhimpunkan orang yang menyembahyangkan dia. Jadi tamu maulid sembahyang di masjid mengikut mazhab kita. Ada mazhab lain kata tak maulid sembahyang masjid dia. Gitulah. Dia tiada sunat melambat sembahyang mayat. Dah kerana tunggu anak tu klik kelupu lah ke apa, tak sunat. Kira dah sebenarnya. Dan tidak harus menyembahyangkan atas kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kubur Nabi tak maulid sembahyang atas kubur, sembahyang jenazah atas kubur Nabi dah. Dan 6 daripada segala manusia jadi imam sembahyang mayat itu, iaitu lebih utama sembahyang mayat tu segala asabahnya oleh timur saka lah dah. Asabah timur penuh, iaitu biasanya anak-anak dia lah. Kerana mereka itu keluarganya yang damping, yang paling rapat lah. Seperti bapak pada semati dia, maka neneknya, tok dia lah. Kita pok dulu, bukan anak dulu dah. Kalau ada anak mati, pok dulu. Kalau pok mati, tok. Atau kalau pok tak ada, tok dia dah. Jikalau terke atas sekalipun dah, dia daripada bawah ke atas. Semaya begitu juga kata semaya hajat ni, bukan ulang suku sakak. Kalau anak tu bermasalah, sakit, ngaji ke apa, pok sendiri tak payah panggil semaya tok lebah mai hajat dia sebenarnya dah. Pok sendiri tu jauh lebih mustajab daripada tok guru mana pun, tok wali mana pun dah. Gitu dah ceritanya semaya jenazah apa. Kalau biar pok tu ke atas nama dia dah. Kalau tak ada pok tak ada tok tak ada dah, maka anaknya lebih afdal semaya ke pok dia dah. Lepas tu kalau tak ada anak, cucu dia semaya kepada pok pada tok dia dah. Jikalau terkebawah sekalipun, cari lepas bawah lah, cicit ke apa dah, maka saudara seibu sebapok, kalau tak ada lepas tu barulah saudara seibu sebapok. Adik-beradik mak pok sama dah. Lepas tu barulah maka anak saudara seibu sebapok. Maka saudara seibu maka segala zawil arham, maka segala keluarganya yang didampingi dekat lah. Maka yang terkebawah tertibnya, paling dekat itu terkebawah tertibnya, maka dia dahulukan bapa ibu, maka cucu. Daripada anak perempuan, maka saudara ibu, adik-beradik ibu dah. Maka itulah saudara sebelah ibu dah. Maka apa dah? Memanya dan tiada hak dah tiada hak kesukaan dan imam masjid. Dia kata kira bukan tu imam masjid. Dia kata hak tu hak waris lah asabah ni. Lepas tu maka tiada hak kira bukan sultan pemerintah, bukan imam masjid dan suami dan tuan. Jika diperoleh seorang daripada keluarganya, selagi ada keluarga dia, kena keluarga dia jadi tek-imam lah, gitulah. Kecuali keluarganya tak sah, okey ke tek-imam, tapi kaedah saja bukannya tek-imam lah. Jadi sembahyang jenazah ni anak sendiri, pok pada semati, tok pada semati, cucu pada semati, gitu afdalnya.
Dan demikian kali itu ada hak bagi perempuan jika ada laki-laki. Ada laki-laki tak boleh hotel sembahyang jenazah ni biar tak email lelaki. Dan tiada hak bagi yang membunuh. Kalau anak sendiri pun kalau bunuh pok dia tak boleh jadi sembahyang jenazah. Dan seterusnya tak boleh hak juga. Dan kanak-kanak tak ada hak lah. Dan jikalau bersamaan dua orang pada martabat, maka didahulukan yang adil lagi tua pada agama daripada faqih. Dia kata kalau sama dua orang martabat dia sama-sama anak, hak mana adil lah. Hak lebih tua, lebih utama dia. Pada agama daripada faqih. Tua pada agama, masuk Islam dulu agama begitu. Tak ada. Daripada faqih. Tok guru faqih pun lebih afdal hak. Ada anak hak faqih pun tak. Hak lebih tua lagi. Dan dihalukan keluarganya yang jauh, yang adil lagi merdeka daripada sahamba sahaya yang ia keluarga yang diamping yang dekat lah dan faqih. Tapi gitulah. Cari hak tu cerdik sikit lah dah faqih. Faqih ni afak mengerti ilmu fiqh ke apa tak. Dan tua maka adalah hukum yang lain dari itu. Seperti hukum imam dalam sembahyang yang lain juga. Kalau hukum semaya jemaah ke apa ni faqih utama dia, tapi ni you nak ada waris berdekat ni. Wallahu a'lam, setakat tu saja dah. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.